inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Yang namakan Tuhan itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka mungkin banyak terpengaruh dengan sistem ilmu ataupun dalam falsafah dia panggil epistemologi yang hanya berasaskan kepada panca indera, kan, dia punya senses saja yang menentukan sama ada satu itu wujud atau tidak. Nah, kalau nampak baru wujud, kalau dengar baru wujud, kalau boleh pegang baru wujud. Kalau yang tak nampak, tak boleh dengar, tak boleh rasa itu tidak wujud. Jadi akhirnya baik, saya go. Zikir untuk mendapat ganjaran. Para sahabat bertanya, apakah dia taman syurga? Baginda menjawab, kelompok-kelompok orang berzikir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين
الأعلى إلى يوم الدين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Don Daniel Don Biaji, pemilik syarikat Mahabbatin Travel and Tours. Jom sertai Umrah Solat Selawat bersama saya pada 31 Januari 2024 atau 4 Februari 2024. Saya sendiri yang akan membimbing umrah anda. Tempat adalah Terhad. Hubungi kami di 019-388-3944 atau pejabat Mahabbatin 0355246674. Mahabbatin Travel and Tours hanya kerana cintanya. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Sedamai Taman Firdausi, limpahan kasih, sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani, indahnya, damainya, keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bina semula keluarga diridhai Allah. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang kasih. Jiwaku merasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan. Mengapa kita terpisah
pisah daripada rahmatnya. Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bila semula keluarga diredai Allah. Oh ayah, oh ibu, dengarlah rintihan dan luahan hatiku yang dahaga kasih. Jiwaku merasa tersiksa karena dusan kasihmu. Marilah kita minta bersama-sama keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia, keluarga bahagia, keluarga bahagia. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Diskaun gila, jangan tak beli. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada permaran syarat. Johor Bahru 106.2 FM. Masjid Kapitan Kling, Pulau Pinang. Masjid Kapitan Kling yang terletak di Lebuh Pit adalah masjid tertua di Georgetown, Pulau Pinang. Masjid Kapitan Kling ini dibina pada tahun 1801. Seorang ketua kaum India Muslim dikenali sebagai Kapitan Kling, iaitu Chowdhury Mohuddin di Pulau Pinang adalah pengasas penubuhan masjid ini. Beliau telah memohon tanah dan mendapat kelulusan bagi pembinaan masjid tersebut. Keunikan masjid ini adalah di setiap sisi atap diletakkan hiasan seperti mahkota yang mempunyai hiasan jali, iaitu satu elemen seni bina Islam di India. Masjid Kapitan Kling memperlihatkan masyarakat Chulia telah berasimilasi dengan cara hidup Islam yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Melayu, seterusnya menjadi mercu tanda Islam di Pulau Pinang. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat.
secara bermanfaat berbagai segmen rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan Alhamdulillah bersama Destinasi IKIM untuk jam kedua pada petang ini kita akan bersama untuk rancangan Fas'aluna Taniyalah Kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna Taniyalah Kami, kita akan bersama di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk anda boleh hantarkan juga soalan anda, dan maupun rancangan Fas'aluna boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini, Alhamdulillah kita akan bersama tetamu untuk rancangan Fas'aluna Taniyalah Kami bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk petang ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Khabar baik. Bikhair, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor masih meluangkan masa untuk Fas'aluna pada petang ini. Dan insyaAllah untuk petang ini kita akan sambung kembali bahagian kedua. Soal penting ni Doktor, bolehkah umat Islam bangkit semula? Dan untuk waktu ini bersama Doktor untuk mukadimah ini, silakan Doktor. Ya, terima kasih Mona. Sama. Yang dihormati para pendengar yang bersama-sama kita. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran kerana kita dapat bersama lagi dalam program Fas'aluna yang merupakan rancangan untuk kita berbincang tentang persoalan-persoalan yang penting dalam konteks umat Islam. Dan dalam tajuk kita yang kita bicarakan sejak minggu lalu, kita bercakap tentang tajuk besar, iaitu bolehkah umat Islam itu bangkit semula, dan ini merupakan bahagian yang kedua. Dan kalau kita masih ingat pada minggu yang lalu, kita mengatakan bahawa umat Islam ini, kalau kita lihat dalam konteks keadaan masyarakat Islam dan juga umat Islam keseluruhannya, masih banyak yang kita keterbelakang. Contoh yang kita ambil pada minggu lalu ialah berkaitan dengan apa yang berlaku di Palestin. Di Palestin itu, kalau kita lihat, dia merupakan satu keadaan yang menunjukkan bahawa umat Islam itu amat sukar untuk menawarkan penyelesaian kepada apa yang berlaku di Palestin. Antara sebabnya kerana kelemahan yang ada pada masyarakat Islam dan negara Islam dan umat Islam itu sendiri untuk kita membuat satu tekanan dan sebagai satu force untuk kita membantu umat ataupun masyarakat Islam di Palestin. Jadi itu sendiri merupakan satu bukti yang agak nyata menunjukkan bahawa umat Islam itu perlu banyak berusaha untuk bangkit semula. Soalannya, boleh tak kita bangkit semula? Kalau hari ini, kalau ditanyakan ada harapan ke tidak untuk umat Islam bangkit semula, saya dengan yakin mengatakan, ya, kita boleh bangkit. Dan kita orang Islam diajar oleh Al-Quran, oleh agama kita, bahawa kita tidak boleh putus harapan.
umat Islam itu dia punya keyakinan dan juga dia punya harapan itu kena selalu tinggi untuk kehadapan dan meningkatkan lagi kualiti keagamaan kita supaya kita terus maju. Al-Quran sendiri menyebut misalnya wala tayasu min rauhillah, dengan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirin. Sesungguhnya orang-orang yang yang putus asa pada rahmat Tuhan itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi penting itu ayat yang menegaskan bahawasanya kita umat Islam ini tidak harus putus harapan dan kena terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik untuk umat Islam, termasuklah dalam konteks apa yang berlaku di Palestin ini. Cuma harapan saja tidak cukuplah, Ya, betul. kita kena ada usaha. Kita kena ada usaha. Dan saya yakin kita boleh berusaha. Kerana apa? Kerana kita satunya, bila kita kata kita lemah, kita bukan lemah dari sudut akidah ataupun keyakinan kita terhadap agama. Malah saya rasa kalau kita buat perbandingan, umat Islam yang paling kuat dan yakin dengan kebenaran agamanya. Sebab itu walaupun mungkin dari sudut fizikal ataupun ketenteraan atau kenegaraan itu kita berada dalam keadaan yang agak lemah, tetapi dari sudut keyakinan kita terhadap kepercayaan kita kepada Tuhan, akidah kita dan keyakinan kita bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maha menentukan segalanya, itu cukup kuat. Sebab itu kita sebenarnya tidak boleh putus harapan, kerana kekuatan yang paling utama itu masih ada pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, buktinya ialah kerana Islam itu pernah satu ketika dulu mengetuai kepimpinan dunia ini dalam pelbagai bidang, bukan sekadar dalam bidang ketenteraan dan kekuatan fizikal, tetapi juga dalam konteks kekuatan akliyah, kekuatan ilmu dan juga kekuatan kerohanian. Itu terbukti kalau kita baca sejarah Islam itu. Dulu Islam itu pernah menjadi pemandu kepada semua disiplin-disiplin ilmu yang utama. Jadi bila kita kata kita ada harapan, itu bukan harapan yang berasaskan kepada asas-asas yang tidak kuat. Kita punya harapan itu kerana ada sejarahnya, ada bukti historical proof yang menunjukkan bahawa umat Islam itu pernah satu ketika dulu berada di tahap yang tertinggi dalam ketamadunan, peradaban dan juga kekuatan ketenteraan dan lain-lain. Cuma apa yang kita harus lakukan ialah kita perlu menganalisa bagaimana dan kenapa umat Islam hari ini menjadi lemah. Apakah dia punca-punca kelemahan kita yang ada, dan apakah dia kekuatan-kekuatan yang harus kita bangunkan untuk kita kembali kuat semula dan kita mampu hatta akhirnya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti yang berlaku di Palestin. Malah dalam sejarah, saya pernah sebut pada minggu yang lalu, kalau kita ikutkan, ramai sejarawan menjadikan Palestin ataupun Jerusalem ataupun Baitul Maqdis itu sebagai macam petunjuk kepada kekuatan. Maknanya siapa yang dapat menguasai Palestin ataupun Baitul Maqdis itu, mereka lah yang sebenarnya kuat dan boleh menguasai dunia. Dan itu pernah disebut oleh salah seorang panglima perang kita, umat Islam yang pernah menakluk Baitul Maqdis, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Kata-kata beliau lah yang mengatakan bahawa
sesiapa yang menguasai Baitul Maqdis, sesungguhnya mereka akan menguasai dunia. Dan sebab itulah hari ini kita lihat Palestin itu menjadi rebutan kuasa-kuasa yang besar. Betul lah ya, kat sana tu perangnya antara Israel dengan Palestin. Tetapi kalau kita lihat di belakangnya itu, banyak sekali gergasi-gergasi yang sedang merancang, menyokong, mendukung, membantu pihak-pihak yang berperang di Palestin tersebut. Dan sejarahnya juga begitu, berpuluh kali Palestin itu dikepung, ditawan dan bertukar tangan antara satu pihak ke satu pihak yang lain. Jadi itu yang kita nak kaji sikit pada hari ini, Mona, tentang apakah dia yang kita boleh lakukan untuk kita kembali bangkit sebagai satu umat yang kuat, dan insya-Allah kita cuba uraikan sedikit sebanyak selepas ini. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan dan mukadimahnya. Dan untuk waktu ini, Doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Sikap saling menghormati sepatutnya wujud dalam jiwa dan diri setiap insan. Jangan kerana sedikit perbezaan akan menyebabkan kita saling menjauhi dan saling berbalah. Sepatutnya perbezaan yang wujud di antara kita akan menyebabkan kita saling melengkapi. Pesanan kasih sayang daripada saya, Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis, semuanya dalam bentuk baik dan buruk. Yang buruk itu sudah pasti dalam Al-Quran dan Hadis itu dilarang kita melakukannya dan ditegah dalam bentuk akhlaknya buruk lah. Bukan kita kata, suka hati aku lah, baik dan buruk kan, aku ada otak, aku boleh fikir sendiri. Betul, akal kita ni pun punya peranan. Kita boleh memikirkan sesuatu itu baik dan buruk, khususnya dalam bentuk kegunaan amali dia. Contoh, mikrofon. Bila dah setiap hari dia menolong dan membantu DJ bercakap, kalau tidak DJ cakap dengan batu dan kayu dan besi, tak ke mana-mana, tetapi besi canggih betul sehingga kita bercakap satu dunia boleh dengar. Itu menunjukkan ini satu benda yang baik, lebih dari segi dia punya utility dia. Ada benda yang buruk yang berkait dengan akhlak, macam kita mengumpat, buruk dari segi kerohanian, buruk dari segi kemanusiaan. Kalau orang melakukan tu, kemanusiaan akan runtuh. Bayangkan kalau orang semua mengumpat, menipu, memfitnah misalnya, habis rosak satu masyarakat. Bukanlah rosak maknanya tiba-tiba muka jadi kedut, muka dia jadi tiba-tiba jadi buruk. Dia kan masih handsome lagi, tapi buruk dari segi kerohaniannya buruk, akhlaknya buruk. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami. Dan untuk bersama para pendengar, masih lagi bersama anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Masih lagi membincangkan tentang bolehkah umat Islam bangkit semula bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita akan sambung kembali bersama Doktor. Silakan Doktor. Ya, terima kasih Mona. Kita ingin melihat bagaimana cara-cara yang kita boleh belajar, khususnya dari sejarah, bagaimana umat Islam itu bangkit sebagai satu kekuatan dan akhirnya boleh menyelesaikan pelbagai persoalan-persoalan yang besar. Termasuklah hari ini kita ambil Palestin itu sebagai satu case study. Sebab apa kita ambil Palestin sebagai satu case study?
Sebab seperti mana yang kita sebutkan tadi, Salahuddin Al-Ayyubi yang pernah menakluk Palestin atau Baitul Maqdis itu sendiri mengatakan bahawasanya siapa yang dapat menguasai Baitul Maqdis atau Jerusalem, sesungguhnya dia dapat menguasai dunia. Dan saya juga pernah sebut pada minggu yang lalu bahawasanya menurut kajian seorang sejarawan di George Washington University, dia mengatakan Jerusalem ni ataupun Baitul Maqdis ni pernah diserang sebanyak 52 kali, dikepung sebanyak 32 kali, dan ditawan sebanyak 44 kali. Itu betapa hangat dan panasnya bumi Baitul Maqdis itu, yang sentiasa menjadi rebutan kuasa-kuasa besar dan agama-agama besar juga yang sentiasa mendakwa bahawa Baitul Maqdis itu milik mereka, sehingga kan begitu kerap dia bertukar tangan. Dan mungkin hari ini umat Islam akan menantikan siapa dia, mana dia Salahuddin Al-Ayyubi kita ni yang hari ini, yang kini, yang bakal membantu kita. Saya seperti yang saya sebutkan yang lalu, kita ingin mengambil sedikit ibrah daripada sejarah kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi. Ada satu kajian yang dibuat oleh Dr. Majid Irsan Kailani. Kajian itu sangat sebahagian daripada kajian PhD dia, beliau, dan apa yang beliau kaji ialah apakah dia faktor-faktor sejarah yang telah menyebabkan akhirnya muncul seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi ini, dan bagaimanakah faktor-faktor ini membantu dan memperkukuhkan kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi sehingga beliau boleh menawan semula Baitul Maqdis. Mungkin selalunya bila kita bercakap tentang Salahuddin Al-Ayyubi ini, kita kenal dia sebagai seorang panglima tentera yang hebat, yang telah membawa tentera Islam untuk menakluk Baitul Maqdis. Tapi Dr. Majid Irsan Kailani dalam kajiannya, dia membawa dia menarik kita ke belakang dalam sejarah untuk melihat apa yang berlaku 100 tahun sebelum datangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang amat menarik, yang akhirnya Dr. Majid Kailani membuat kesimpulan bahawasanya, pertama kesimpulan yang penting yang dia buat dalam kajiannya itu, by the way, dia punya buku ni dah diterjemah dalam bahasa Melayu. Tajuk bahasa Melajunya Kebangkitan Generasi Salahuddin dan Kembalinya Al-Aqsa ke Pangkuan Islam. Tak silap saya, yang dia punya tajuk asal dalam bahasa Arab, Hakadha Zahara Jailu Salahuddin wa hakadha Adatul Quds, itu. Beginilah caranya ataupun keadaannya, bagaimana lahirnya generasi yang dipanggil generasi Salahuddin, dan inilah caranya bagaimana akhirnya Al-Quds ataupun Baitul Maqdis itu kembali ke tangan umat Islam. Jadi dia kaji-kaji dia mendapat satu kesimpulan. Yang pertama, dia kata yang dinamakan Salahuddin Al-Ayyubi itu dia bukan lahir daripada benda yang kosong, bukan dalam vacuum. Salahuddin Al-Ayyubi itu sebenarnya lahir daripada satu generasi yang semuanya hebat. Setiap ahli-ahli dalam generasi yang akhirnya melahirkan Salahuddin itu, semuanya kualitinya macam Salahuddin belaka. Masya Allah. Jadi maknanya yang pertama, untuk kita kembali menang, senang cerita menang di Palestin lah, ataupun mengembalikan Al-Quds atau Palestin itu di tangan umat Islam, pertamanya dia mesti dengan kekuatan satu generasi. Dia bukan melahirkan seorang saja. Mona seorang je lah, tak apa, saya ambil tanggungjawab tu, saya akan didik anak saya jadi panglima tentera yang hebat. InsyaAllah nanti lagi 20 tahun dia akan jadi panglima tentera dan akan kembalikan Baitul Maqdis. Tidak semudah itu. Yang berlaku, kata Majid Irsan Kailani, 100 tahun sebelum itu, satu usaha untuk melahirkan satu generasi yang begitu hebat telah dilakukan
oleh tokoh-tokoh. Ini menarik kan, ini dapatan kedua Majid Ihsan Kailani. Dia kata reformasi ataupun persiapan itu dilakukan bukan oleh ahli politik ataupun penguasa ataupun orang tentera, tetapi dilakukan oleh ilmuwan. Oleh ilmuwan, dan ilmuwan yang agung juga, yang besar. Tak sampai 100 tahun sebelumnya itu, Dr. Majid Kailani mengenal pasti bahawanya bermulanya perubahan dan persiapan untuk melahirkan generasi Salahuddin itu dibuat oleh pertamanya Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang juga berada pada keadaan dan juga tempat yang sekitar yang sama, di bawah pemerintahan Saljuk pada ketika itu. Dan yang ketiganya dapatan Majid Ihsan Kailani, dia kata perubahan itu berlaku setelah melihat, contohnya Imam Al-Ghazali itu, setelah dia melihat betapa teruknya keadaan umat Islam ketika itu. Maknanya suasana sebelum Imam Al-Ghazali melakukan reformasi atau perubahan yang melahirkan generasi yang hebat itu, keadaan umat Islam walaupun besar kuantitinya dan menguasai banyak kawasan-kawasan di dunia ini, tetapi keadaan itu cukup lemah dalam pelbagai segi. Jadi Dr. Majid Kailani dia kenal pastilah dari segi agama. Dia kata banyak lahir ulama-ulama yang ulama usuk, dia panggil, ulama-ulama yang hanya sibuk dengan keduniaan. Kalau dia mengeluarkan fatwa ke mengeluarkan pandangan-pandangan agama, hanya untuk menunjukkan kelebihan dan kehebatannya untuk mendekati pemerintah misalnya, untuk menguasai kedudukan duniawi dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi berlaku pembaziran yang begitu teruk sekali oleh tokoh-tokoh pemerintah dan lain-lain lagi. Dari segi sosial juga, akhlak, ada berlaku keruntuhan akhlak dalam pelbagai aspek. Dari sudut pendidikan juga dia kata berlaku perpecahan antara satu mazhab dengan satu mazhab yang lain, sehingga kadang-kadang perpecahan itu menyebabkan perangan antara pembunuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi suasana itulah yang menyebabkan akhirnya Imam Al-Ghazali membuat satu reform, satu tajdid atau pembaharuan dengan menilai semula. Itu yang ada karyanya Ihya Ulumuddin itu, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama atas dasar bahawasanya banyak yang dipanggilkan Ulumuddin itu, ilmu-ilmu agama itu telah rosak, dirosakkan pemahamannya oleh pelbagai pihak, yang akhirnya melahirkan satu suasana yang buruk. Jadi bermula di situ sebenarnya. Dan selepas Imam Ghazali diteruskan lagi oleh tokoh-tokoh lain, seperti contoh yang diberikan oleh Dr. Majid Kailani ialah Abdul Qadir Jilani. Kalau Imam Ghazali ni menanya, dia membuat kerangka fikrah, kerangka pemikiran, merubah pahaman utama yang telah rosak itu kepada kefahaman yang betul dalam Islam. Abdul Qadir Jilani pula merakyatkan, mengembangkan kefahaman yang dimulakan oleh Imam Ghazali itu ke dalam masyarakat dengan madrasah-madrasah yang dibina, hasil daripada penulisan dan juga kuliah-kuliah dan juga majlis-majlis ilmu yang merakyat selepas itu. Dan kemudian barulah berkembang, akhirnya mempengaruhi masyarakat dan juga pemerintah pada ketika itu, iaitu pemerintah kerajaan Az-Zinki pada ketika itu, yang akhirnya melahirkan seorang tokoh besar yang dinamakan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi maknanya dia bukan benda yang boleh setahun dua punya kerja ni. Itu pertama. Yang kedua, dia bukan sekadar kita kuatkan ketenteraan, kita kena kuatkan jasmani dan aspek-aspek fizikal saja. Dia harus bermula dengan kekuatan ilmu, kekuatan akhlak, kekuatan pemikiran, kekuatan rohani. Barulah secara
implikasinya, kesannya, akibatnya dia akan membawa kepada kekuatan-kekuatan yang lain, termasuklah kekuatan ketenteraan. Sebab itu yang dinamakan Saladin Al-Ayyubi ni dia memang luar biasa mana. Dari sudut akhlaknya pun tinggi, dari sudut kerohaniannya pun tinggi, seorang yang zuhud, dan dari segi ilmu juga pun tinggi, mendalam, mengetahui pelbagai bidang agama. Dan tentera ataupun panglima sebeginilah yang sebenarnya akhirnya mampu untuk membawa satu kemenangan yang besar yang akhirnya boleh menyelamatkan umat Islam daripada ditekan dan juga dizalimi seperti mana yang berlaku pada hari ini. Jadi itu mungkin beberapa isi yang boleh saya berikan dalam karya ataupun tulisan Dr. Irsan Majid Kailani ini, yang kita boleh ambil ibrah untuk kita susun pula kita punya kekuatan untuk kita mungkin boleh selesai masalah kita ni 5 atau 10 tahun akan datang lah, mungkin 100 tahun akan datang, dan kita pun mungkin tidak dapat menikmati kemenangan tersebut, tetapi kita harus bersama-sama dalam arus yang memulakan perubahan dan juga persediaan ke arah melahirkan generasi yang cemerlang tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Itulah kefahaman yang perlu kita terapkan untuk bukan kita sahaja, untuk anak-anak kita, generasi yang akan datang, untuk kita bangkit 100 tahun tu kena mula dari sekarang ni untuk kita nak dapat kemenangan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami Hania di Destinasi IKIM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Negeri Sembilan, 102.7. Inspirasi Inforia Islami Hania di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Dan Alhamdulillah masih lagi bersama Yang Besar Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, Fellow Utama Merangkap Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Masih bincangkan tentang boleh umat Islam bangkit semula, dan Alhamdulillah untuk waktu ini bersama para pendengar, banyak soalan yang telah dihantar melalui FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media untuk bersama doktor untuk kita jawabkan, insya-Allah. Dan mungkin doktor, kita mula dengan soalan terlebih dahulu, doktor? Ya, boleh. Baik, Alhamdulillah. Untuk waktu ini di WhatsApp konti 01129004 Syarif Dola bertanya dari Negeri Sembilan, apakah punca utama kejatuhan umat Islam? Silakan doktor. Ya, itu yang tadi kalau
kita ambil daripada apa yang dikaji oleh Dr. Majid Ihsan Kailani itu, beliau mengenal pasti apakah dia masalah-masalah utama yang berlaku dalam umat Islam sebelum reformasi yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali itu. Antaranya yang disebut oleh Dr. Kailani ialah kelemahan dari sudut politik, dari sudut kepimpinan. Tetapi kepimpinan yang lemah itu sebenarnya bermula dengan kelemahan dari sudut ilmu dan pemikiran, kerana banyak kekeliruan-kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat yang akhir sekali mempengaruhi kelompok pemerintah dan kelompok politik juga. Dan di dalam politik itu yang perkara yang paling besar, kata Majid Kailani, adalah perpecahan dan pertikaian antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lain. Termasuklah mazhab, masa itu antara Sunni dengan Syi'i, misalnya Sunnah dengan Syiah juga agak kuat. Termasuk dalam zaman Imam Al-Ghazali ada kelompok-kelompok batiniyah yang akhirnya melakukan kekerasan dan juga pembunuhan, sehinggalah ramai tokoh-tokoh besar akhirnya dibunuh atas sebab perpecahan politik tersebut. Tetapi yang asas kepada perpecahan itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah kekeliruan dalam bidang ilmu dan pendidikan, kerana terlalu banyak ekstremisme yang berlaku dalam mazhab-mazhab misalnya. Kerana perbezaan mazhab itu seperti yang kita pernah bincang, Mona, ya, sepatutnya dia menjadi rahmat, dia menjadi satu benda yang memudahkan amalan umat Islam. Tetapi disebabkan oleh orang-orang yang jahil yang berada dalam sebagai penyokong mazhab-mazhab tersebut, mereka inilah yang akhirnya hanya menekankan tentang kebenaran mazhab mereka saja dan menolak kebenaran yang lain, yang akhir sekali menyebabkan berlaku perpecahan yang serius dan merosakkan kesatuan umat Islam. Dan itulah yang kadang-kadang akhirnya diambil kesempatan oleh musuh pada ketika itu, tentera salib, untuk menyerang dan juga menawan banyak tempat-tempat yang strategik, termasuklah Baitul Maqdis pada ketika itu. Jadi apa yang dikenal pasti oleh Kailani itulah yang akhirnya diambil oleh tokoh-tokoh apa yang dikenal pasti. Poin-poin tadi itu merupakan teras kepada bagaimana bermulanya pembaharuan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali, iaitu membetulkan konsep ilmu, konsep kefahaman agama yang akhirnya dapat menyatukan semula umat Islam dari sudut itu, dan akhirnya mengembangkan kekuatan itu daripada kekuatan ilmu kepada kekuatan-kekuatan yang lain, termasuklah akhir sekali kekuatan ketenteraan dan kekuatan politik itu. Baik, Doktor. Terima kasih, Doktor. Dan ada soalan di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Zul Ali bertanya, apakah benar Islam sekarang lemah, dan apakah titik perubahan ummah yang perlu kita buat sekarang? Bagaimana, Doktor? Ya, seperti yang kita sebut awal tadi, Mona, ya. Bila kita kata umat Islam itu lemah, kita mungkin merujuk kepada aspek-aspek kekuatan kesatuan umat Islam itu. Umat Islam ramai, dan kan ada hadis Nabi yang mengatakan bahawa akan datang satu zaman musuh itu akan mengerumuni umat Islam seperti mana orang lapar mengerumuni makanan, kan. Dan para sahabat bertanya, adakah kerana kita tidak ramai pada masa itu, ya Rasulullah? Rasulullah kata, kamu ramai, tetapi kamu ada penyakit, kan, penyakit, iaitu penyakit takut mati dan juga mencintai dunia. Jadi hari ini bila kita kata umat Islam itu lemah, sebenarnya dia bukan lemah dari sudut pegangan dan kekuatan akidah. Kekuatan akidah kita kuat, tetapi kekuatan akidah kita itu tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk kesatuan umat.
kerana berlaku kadang-kadang kekeliruan dan ekstremisme di sana sini yang menyebabkan kita sering melihat perbezaan sesama kita, tetapi kita tidak nampak kita punya elemen-elemen kekuatan, elemen persamaan yang sepatutnya kita berusaha ke arah itu. Kita kena tengok common interest kita dan kita kena tengok common enemy kita. Hari ini kita sesama kita bergaduh lebih teruk lagi dengan kita sepatutnya berhadapan dengan musuh-musuh kita di luar. Jadi sepatutnya kita kena bermula di dalam dulu. Kekuatan kita tu kena bermula di dalam. Jadi kalau soalannya benarkah umat Islam lemah? Ialah lemahlah dari sudut kesatuan kita, sehingga kes Palestin pun kita tak dapat nak buat apa-apa. Tetapi kita bukan lemah dari segala segi. Kita ada kekuatan yang kita harus pertahankan dan perkukuhkan, iaitu kekuatan akidah kita. Tetapi kekuatan akidah ni sebenarnya dia kena difahami secara yang mendalam dan secara yang meluas juga. Bagaimana akidah kita yang kuat itu dapat kita terjemahkan dalam bentuk kekuatan ilmu, kekuatan disiplin ilmu dan pendidikan, dan daripada situ baru timbulnya perkembangan ilmu, perkembangan sains, seperti mana yang pernah kita dahulu menjadi kiblat kepada ilmu pengetahuan. Kita sebut nama seperti Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd, Ibn Haytham. Itu semua lahir selepas kekuatan-kekuatan dalaman, kekuatan asal, usul, akidah, apa tu mantap. Barulah kita dapat melahirkan banyak aspek-aspek ilmu yang lain, sehingga menyebabkan kita dapat kekuatan-kekuatan yang menyeluruh dan akhirnya dapat membina umat Islam yang kuat. Baik doktor, terima kasih doktor. Dan ada satu soalan lagi di WhatsApp konti. Khair dari Perak bertanya, doktor, Islam akan bangkit dengan berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran Al-Karim dan Sunnah. Apakah penghayatan agama itu masih lemah berbanding umat silam yang teguh ilmu agama dan penghayatan mereka sehingga berjaya menakluk sempadan dunia lain? Bagaimana doktor? Ya, Quran dan Sunnah memang menjadi trust kepada agama dan juga kepada ilmu-ilmu agama kita. Cuma betul itu sebagai kita punya masdar, kita punya sumber yang paling utama. Tapi Quran itu dalam sejarah dan dalam tamadun peradaban Islam telah disyarahkan dengan begitu meluas sekali, sehingga segala terbaik dalam Al-Quran itu telah diterjemahkan dan diperluaskan dalam bentuk pelbagai disiplin ilmu. Contohnya, hal-hal akidah telah disyarahkan dengan hebat oleh ulama-ulama akidah sehingga menjadi disiplin ilmu yang dipanggil ilmu usuluddin. Hal-hal syariah dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang tasyri', ayat-ayat hukum itu telah disyarahkan dalam bentuk ilmunya sehingga lahir ilmu syariah, ilmu muamalah, fiqh yang pelbagai misalnya. Semuanya itu merupakan ilmu-ilmu yang keluar daripada teras Al-Quran dan hadis. Hal-hal tentang kehidupan sosial, tentang akhlak, semuanya sudah banyak dihuraikan. Cuma hari ini malah, satunya kerana kita sendiri jauh daripada sumber kita ni. Kan? Mungkin Quran dan hadis ini kita hanya baca ketika tazkirah sahaja, ataupun mungkin bulan Ramadan semua cari Quran balik untuk dikhatamkan. Betul, baik, ada pahala untuk membaca Al-Quran, khatam Al-Quran. Tapi Quran itu sendiri turun sebagai hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab la raiba fi, hudan lil muttaqin. Dia merupakan kitab yang tidak ada keraguan dan dia menjadi petunjuk kepada umat Islam. Petunjuk itu dalam pelbagai segi. Dan itulah yang dibuat oleh para ulama silam sehingga mereka melahirkan satu tradisi dan satu tamadun ilmu yang cukup hebat. Yang itu yang kita kena mulakan kembali mana. Dan kita tidak perlu buat kerja dari awal sebagaimana apa yang telah dibuat oleh para ulama kita dahulu. Kita tafsir telah banyak kan. Kita mentafsirkan Al-Quran telah banyak. Kita akidah banyak.
Cuma kita kena menggali kembali dan mengambil mutiara-mutiara ilmu yang mendalam ini, dan kita harus majukan, laksanakan dan huraikan kembali pada masyarakat kita pada hari ini untuk kita kembali bangkit sebagai satu tamadun peradaban ilmu yang kuat. InsyaAllah kekuatan-kekuatan lain itu akan datang bersama dengan kekuatan kefahaman kita tentang Al-Quran dan Al-Hadis itu. Baik Doktor, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. Mungkin ada soal terakhir pada waktu ini Doktor, yang dari minggu lepas. Kak Tim dari Bahrang bertanya, kita telah disekularkan, ilmu pun telah diskopkan ikut bidang. Bijak pandai Islam tidak dapat mengembangkan idea dan ilmu merentas bidang kecuali dengan kerjasama syariah pandat lain. Tidak bebas dengan ilmu, tidak seperti Ibn Sina dan sebagainya. Mungkin ada pendapat dari doktor. Betul, saya setuju. Kerana kita kadang-kadang telah hilang dimensi kesatuan ilmu. Sedangkan Islam itu datang mengajar kita bahawa ilmu itu semuanya ada kesatuannya. Sebab itu Islam ini antara kekuatannya ialah dia ada paradigma tauhid itu. Dia ada kerangka tauhid. Kita beriman Tuhan yang satu kepada Tuhan yang satu. Daripada kesatuan keesaan Allah SWT itulah sepatutnya dia punya implikasi kepada ilmu, implikasi kepada masyarakat, sosial dan lain-lain itu dia mesti ada kesatuan juga. Dia mesti berasal dari kesatuan tersebut. Jadi kalaulah ilmu itu kita dah pisah-pisahkan, ilmu fardu ain, fardu kifayah, ini dua ilmu yang terpisah. Kan, saya belajar sains, saya belajar engineering, saya belajar architecture, tak ada kena mengena dengan agama. Sebab ini ilmu dunia kan. Tapi tak betul. Kerana dalam Islam semua ilmu-ilmu yang kita panggil tentang ilmu fardu kifayah yang membantu kita untuk mendapat kebaikan di dunia ini, semuanya harus dipandu oleh ilmu-ilmu yang dipanggil ilmu fardu ain. Ilmu yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Sebabnya apa? Sebab orang Islam ni dia punya kehidupan dia tak terpisah antara kehidupan dunia dengan akhirat. Kita minta doa pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia pun kita minta kebaikan, akhirat pun kita minta kebaikan. Kita hidup mana kita bukan hidup di dunia sahaja. Sekejap je sebenarnya di dunia ini. Tetapi yang lama nanti kita punya kehidupan yang kekal abadi itu ialah di akhirat. Dan apa sahaja yang kita lakukan di dunia ni, termasuklah ilmunya, termasuklah muamalahnya, amalan-amalan harian kita tu, semuanya berkait dengan kita punya kehidupan yang abadi itu nanti. Kalau baik di sini, maka baik di sana. Jadi itu menunjukkan bahawa tidak terpisah. Apa sahaja bentuk ilmu itu, jangan kita anggap bahawa ini tiada kena-mengena dengan saya punya nasib di akhirat. Hatta kita bercakap tentang sains ke, jadi DJ dekat radio ke kan, kadang-kadang rasa seronok saja. Tapi kita masih akan dipertanggungjawabkan. Sebab itu ilmu itu harus ilmu yang bersatu. Dan macam mana dia bersatu? Yang fardu ain itu memandu yang fardu kifayah. Jadi dia masih bersatu lah. Maknanya dia tidak terpisah. Tauhid memandu sains kita. Tidaklah belajar sains sampai lupa Tuhan dan malah tolak kewujudan Tuhan terus. Itu maknanya kita sudah terpisah antara satu ilmu dengan satu ilmu yang lain. Jadi harus kembali kepada kekuatan ilmu yang bersifat kesatuan itu dalam Islam. Ya, baik, Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak Dr. Farid atas pertemuan untuk petang ini. Itu kesempatan yang kita ada untuk petang ini, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Jazakallah kulla khair. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforiah Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah Langkawi 89.0. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Subhanallah walhamdulillah